faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu adalah salah satu Sayyidul Istighfar, raja segala zikir. Cikgu nak anak-anak bolehlah cikgu harap anak-anak bolehlah menghafal Sayyidul Istighfar. Jika kita selalu membacanya, insya-Allah Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Insya-Allah Allah akan mengampunkan dosa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengar tak suara cikgu? Ada yang kata tak dengar pun. Dengar kan? Okey, slide seterusnya kita pergi kepada doa belajar. Ya, doa belajar. Okey. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey. Jom kita akan mulakan. Cikgu Imi. Okey. Doa sebelum belajar ya. Alhamdulillah. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله bukakanlah ke atas kami hikmahmu, bentangkanlah ke atas kami dari gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, Cikgu Imi ingin memperkenalkan barisan kita pada hari ini, pada malam ini, program Awan Ilmu Kecemerlangan Berterusan. Dan yang bersuara, yang popek-popek dari tadi lagi ini, belum lagi diperkenalkan diri dia iaitu Cikgu Puan Zalmimi binti Ibrahim, boleh panggil Cikgu Mimi ya. Cikgu Mimi iaitu mengajar di SK Osman Talik 2 Pasir Mas. Dan yang kedua, host kita yang akan menolong kita seorang lagi iaitu Encik Muhammad Frizailah Akrimi bin Muhammad Din. Cikgu Frizailah ni dia nama glamour dia Cikgu Tommy. Ada anak-anak murid dia tu malam ni, alhamdulillah ya. Cikgu Tommy ni dia dari sekolah SK Kemumin. Dia juga adalah guru cemerlang sains. Dan deng 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 deng. Wow, ya penceramah kita pada malam ini alhamdulillah Teacher Mazida binti Muhammad Marzuki. Alhamdulillah ya. Cikgu Mazida ni bukan calang-calang orang ya. Tengok kat dia. Dia adalah ikon STEM ya Negeri Kelantan pada tahun 2018 dan dia juga adalah seorang JU kebangsaan dalam sains tahun 3 dan tahun 4. Dan dia juga adalah seorang JU negeri dalam bidang amali sains. Dan dia adalah seorang guru sains di SK Palembang. InsyaAllah, insyaAllah. Dan seterusnya, Cikgu Imi ingin
memberitahu kepada anak-anak sediakan sekali lagi pensel, buku nota, kertas dan deng-deng. Kita ada objek yang berwarna biru dan objek yang berwarna merah. Ya, perlu sediakan, tak kira lah objek yang warna biru dan juga objek yang berwarna merah. Alhamdulillah, selamat berkenan. Oh, bagus adik Alia ya. Jom anak-anak, awak akan bersedia dah nak belajar? Cuba tunjuk tangan. Bersedia atau tidak? Alhamdulillah. Jom, jom, jom. Kita akan bersama Teacher Mazida. Jom. Terima kasih Cikgu Mimi selaku moderator pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Akmi selaku host pada hari ini. Yang teacher hormati, ya, guru-guru serta ibu bapa yang bersama dengan teacher pada malam ni dan juga anak-anak yang teacher kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, ya, hari ini, slot hari ini anak-anak akan bersama dengan teacher untuk mata pelajaran sains. Kita akan belajar tajuk kelajuan. Okey, boleh kita teruskan? Alhamdulillah. Hari ini, aktiviti hari ini kita banyak aktiviti yang menarik. Yang pertama, kita nak teka haiwan mana paling laju di dunia. Lepas tu kita akan belajar mengira dan sebelum habis kita ada kuis Kahoot. Kuis Kahoot ni teacher tahu mesti anak-anak tertunggu-tunggu. Okey, kita pergi ya mula-mula. Kita teka haiwan yang paling laju di dunia. Okey, teacher minta Akmi untuk onkan chat sekejap. Okey, kita teka haiwan apa yang bergerak laju dekat dunia. Okey. Cepat teka. Cheetah. Lagi teacher nampak tu. Cheetah, harimau. Ada harimau, cheetah, kuda. Okey. Sekarang kita pergi ke haiwan yang pertama. Anak-anak ingat tak cerita kisah kura-kura dengan arnab? Okey, siapa yang menang perlumbaan ni? Okey, dalam cerita tu kura-kura menang perlumbaan. Tapi cerita tu sebenarnya dia nak bagi pengajaran kepada kita supaya jangan bercakap besar, jangan sombong. Okey, tapi dalam faktanya kalau kura-kura kelajuan dia hanya 7.6 cm je. Dalam masa satu saat tu dia boleh pergi 7.6 cm. Kalau arnab pula kelajuan dia sama macam kata lebih laju lagi daripada pelari pecut. Tambah-tambah arnab coklat Eropah 72 km per jam. Okey, seterusnya. Haiwan apa? Seterusnya? Kuda. Kuda laju sikit je pada arnab Eropah ni. 76 km per jam. Okey, seterusnya. Lagi? Ada tadi yang jawab kuda kan? Tapi ada lagi kat depan dia tu. Siapa cepat? Okey, springbok. Springbok ni adalah kijang rusa, spesies kijang rusa dengan kelajuan dia 85 km per jam. Okey, selepas tu ada pula ikan marlin. Ikan marlin pun laju juga. Kenal tak ikan marlin? Pernah tengok tak ikan marlin? Ada macam ikan todak tu kan? Kelajuan tu sama macam kereta yang dekat lebuh raya 110 km per jam. Kemudian barulah yang murid anak-anak jawab tadi, cheetah kan? Cheetah 115 km per jam. Tapi sebenarnya ada satu lagi haiwan yang lebih laju. Okey, ada lagi jawapan? Good, teacher dah nampak dah tadi. Burung helang, Peregrine falcon, kelajuan dia 384 km per jam. Yalah, kalau cheetah adalah haiwan yang paling laju dekat daratan. Tapi kalau dikira haiwan paling laju di dunia, dimenangi oleh Peregrine falcon. Samalah macam contohnya macam anak-anak nak pergi ke Kuala Lumpur. Yang mana lebih laju, kapal terbang ke kereta? Mesti kapal terbang kan? Okey, bila bercakap tentang burung helang, teacher ada satu kisah tentang burung helang. Sebelum tu teacher nak tanya, burung helang ni, kalau kita belajar dalam kisah
kalau kita belajar untuk tajuk siratan makanan. Okey, siratan makanan. Teacher test tengok siapa yang dah belajar tu? Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Okey, teacher baca, check tu. Okey, ular dimakan oleh helang. Helang dimakan oleh senyap. Tak ada. Bermakna burung helang adalah haiwan yang hebat. Allah jadikan haiwan yang hebat tak banyak macam haiwan lain. Kalau kita tengok macam burung layang-layang, sekawan burung layang-layang. Tapi burung helang hanya seekor je yang berlega-lega di udara, tinggi di udara. Menunjukkan burung helang adalah haiwan yang hebat. Tapi nak jadi hebat macam helang, bukannya mudah. Bukannya mudah. Sebab masa umur dia 40 tahun, dia kena buat pilihan yang sukar dalam hidup dia. Sama ada dia nak mati ataupun dia nak hidup lagi. Kalau anak-anak jadi burung helang, anak-anak pilih untuk apa? Untuk mati ataupun hidup lagi? Okey, hidup. Tetapi, tengok, ramai tu pilih hidup. Teacher nampak tu ramai pilih hidup. Okey, Wafa pilih hidup. Semua nak hidup. Okey, sekarang teacher tanya, sanggupkah anak-anak melalui 150 hari yang menyakitkan? Tak sanggup. Tadi kata nak hidup. Okey, tapi burung helang ni sanggup. Sebab matlamat dia nak hidup lagi. Sebab masa umur dia 40 tahun, bulu dia dah berat. Jadi sukar untuk dia terbang tinggi. Paruh dia, bila dah tua ni, dah umur 40 kan, paruh dia dah panjang dan bengkok dah sangat. Jadi susah untuk dia menyiat daging mangsa. Kemudian kuku dia dah panjang. Bila panjang, kuku dia dah tak kuat dah mudah patah apabila nak mencengkam mangsa. Jadi burung helang ni, dia ingat matlamat dia nak hidup lagi. Jadi dia sanggup melalui 150 hari yang menyakitkan. Jadi apa yang dia buat? Dia terbang pelan-pelan, sembunyikan diri dia di gunung. Sembunyikan diri dia di gunung sebab dia tak nak haiwan lain nampak dia dalam keadaan sakit. Jadi apa yang dia buat mula-mula? Mula-mula dia patuk paruh dia pada batu. Ketak. Sehingga tertangkal semuanya. Tertangkal paruh semuanya. Sakit tak? Sakit. Teacher tahulah. Okey, cuba kita tarik kulit bibir kita. Sakit tak? Sakit. Teacher tahulah sebab teacher pun sama. Okey. Jadi sementara dia menahan sakit, berdarah, menanah, dia hanya kutip haiwan yang lalu saja depan dia. Selama ni tadi anak-anak kata dia makan ular, dia makan anak ayam, dia makan haiwan-haiwan yang hebat. Tapi masa dia menahan sakit, dia hanya kutip saja haiwan yang lalu depan dia. Kalau waktu tu cacing lalu, cacinglah. Tapi dia sabar sebab matlamat dia nak hidup lagi. Okey, selepas 50 hari, tumbuh paruh dia yang baru dan tajam. Dengan paruh dia yang baru dan tajam, dia cabut kuku dia satu persatu sehingga tertanggal semuanya. Sakit ke tak? Sakit. Kita bukan setakat cabut kuku. Kita ketik kuku kena pada isi sikit pun kita sakit dah. Teacher tahulah sebab teacher pun sama. Okey. Selepas tu, masa dia tahan sakit sama, dia hanya patuk makanan yang lalu depan dia. Bayangkan, kuku dia semua tercabut berdarah, sakit. Dia nak tunggu kuku yang baru tumbuh, dia kena tunggu 50 hari. Tadi 50 hari tumbuh paruh. 50 hari baru tumbuh kuku. Dengan kuku dia yang tajam, dia cabut bulu dia satu persatu sehingga botak, tertangkal semuanya. Sakit ke tak? Sakit. Cuba cabut bulu roma. Sakit. Teacher tahulah sebab tengok adik senyum dah tu. Sebab teacher pun sama. Okey, tapi burung helang sabar sebab matlamat dia nak hidup lagi. Okey, selepas 50 hari tumbuh bulu dia yang baru dan 50 tambah 50 tambah 50 menjadikan berapa hari semuanya? Okey, selepas 150 hari yang menyakitkan,
hari ini dia boleh terbang semula sebagai seekor burung helang yang gagah dan dia boleh hidup lagi 30 tahun. Hebat tak Elang? Hebat. Okey, beri tepukan untuk burung helang. Okey, tepuk. Hebat burung helang. Tengok tu. Dia makan apa tadi? Dia makan ular. Okey. Teacher cerita tentang kisah helang bukan sekadar cerita. Teacher nak kita ambil iktibar daripada kisah helang. Nak berjaya bukannya mudah. Teacher tahu di saat-saat sekarang, ya, ada kawan-kawan kita yang dah tidur. Ada yang kawan-kawan kita tengah main game. Game apa Game Roblox. Game apa lagi? Game apa lagi? Teacher tak tahu nama game. Okey. Tengah main game. Tapi anak-anak hebat di hadapan teacher sekarang ni tengah fokus untuk belajar. Sebab matlamat kita nak berjaya. Kita nak berjaya, kita kena cari ilmu. Kita nak berjaya dunia akhirat, kita kena cari ilmu. Jadi kita kena sabar. Kan? Sama juga dalam keadaan sekarang. Dengan COVID sekarang. Kalau kita tengok dalam keadaan COVID sekarang, kita tak boleh bersekolah secara bersemuka. Kita tak boleh pergi jalan mana-mana. Tapi kita perlu sabar sebab matlamat kita, betul, kita nak putuskan rantaian COVID supaya selepas ini kita boleh hidup. Boleh hidup dengan keadaan yang lebih baik. Jadi kita sabar, ikut SOP. Kita, bila dikata tak boleh keluar, kita jangan keluar kalau tak ada urusan. Alhamdulillah, bila anak-anak faham tentang matlamat, tentang sabar, insya-Allah anak-anak akan jadi orang yang hebat. Okey, jadi hari ini kita pergi nak belajar tajuk pelajaran tadi sebab kita dah cakap pasal haiwan paling laju di dunia. Jadi teacher pun rasa macam seronok, rasa macam teruja nak berkongsi kisah helang. Jadi kita fokus balik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu kelajuan. Okey, cuba tengok pada gambar yang pertama. Lari tu. Anak-anak mesti suka kan kat sekolah, boleh masuk sukan, boleh masuk 100 meter, 200 meter. Ada tak kat sini? Yang pelari pecut. Okey. Sekarang cuba tengok pada gambar pelari pecut tu. Teacher nak tanya, test je dulu. Yang mana paling laju? Yang mana paling laju? Okey, good. Mestilah yang kat hadapan. Kenal tak siapa yang paling laju tu? Nama dia apa? Usain Bolt. Okey. Kita tengok pula pada gambar kedua. Gambar kedua, perlumbaan basikal. Okey. Jadi teacher nak tanya, yang mana paling laju? Okey. Mestilah juga yang di hadapan. Cuba tengok yang kat depan tu. Kenal tak siapa? Okey, sekarang ni kita mengharapkan kejayaan pasukan sukan Olimpik kita di Tokyo 2020 ni. Kita minta, kita harapkan agar Datuk Azizul Hasni Awang mendapat pingat emas untuk sukan Olimpik. Okey, sama-sama kita doakan. Okey, teacher nak tanya. Sekarang, tadi kita tengok bila cakap pasal laju kan, semua yang di hadapan. Kalau yang bergerak perlahan, tak ada kelajuan ke? Si Ipon ni nak pergi mana teacher nak tanya. Kalau yang bergerak perlahan ni, ada kelajuan tak? Okey, bagus. Ada. Setiap objek yang bergerak mesti ada kelajuan. Kalau objek yang bergerak perlahan, dia kurang laju. Jadi kalau ni, dalam kes ni, siput ni. Kenal tak siput ni? Siput ni warna pink, macam pernah tengok siput ni. Okey, Gary kan dalam cerita apa? SpongeBob SquarePants. Okey. Kelajuan dia adalah 1.3 cm dalam saat. Satu saat tu dia boleh bergerak 1.3 cm. Seterusnya ada lagi haiwan yang bergerak perlahan. Kenal tak haiwan ni? Haiwan apa? Kenal tak? Nama dia sloth. Kalau tengok cerita Sing kan dia bergerak perlahannya. Perlahan sangat. Kalau teacher bercakap macam sloth ni, sampai esok pun tak habis ni. Okey. Jadi, kelajuan untuk sloth adalah 0.2 km per jam. Perlahannya tengok dia nak bergerak satu-satu tu. Perlahan sangat. Bila nak sampai ni kan? Okey. Jadi sekarang, kita tahu tadi semua objek yang bergerak ada kelajuan. Jadi maksud kelajuan adalah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek
yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, semula kita ulang. Ukuran cepat. Cepat ataupun lambat, sesuatu objek bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Teacher nak tanya, kat mana kita selalu tengok kalau unit kelajuan? Kita tengok dekat jalan raya ada papan tanda. Dia kata, okey, peringatan 80 had laju kebangsaan. Okey, had laju kebangsaan. Jadi unit dia guna adalah kilometer per jam. Kalau dekat lebuh raya 110 kilometer per jam. Tapi ada tak yang bawa laju? Boleh tak bawa laju? Tak boleh kan, kita kena ikut pada peraturan. Teacher nak tanya, kalau kawasan sekolah, perasan tak kalau sekolah anak-anak kan ada papan tanda dekat sekolah tu. Berapa kelajuan yang kenderaan patut lalu di hadapan sekolah? Berapa? Berapa? Okay, good. 30 saja. Jadi kalau yang siapa yang bawa ikut ayah naik kereta, naik motor, naik apa-apa kenderaan, remind kat ayah, kat mak ke, ayah, kawasan sekolah kita tak boleh bawa laju-laju, hanya 30 km per jam je. Okey, sama juga dekat kawasan perumahan. Kawasan perumahan kan sebab apa? Sebab dekat kawasan perumahan ramai orang, ada orang berjalan, ada orang tua berjalan, ada bonggol, ada orang tengah naik basikal. Jadi kalau kita bawa laju-laju, mungkin akan menyebabkan kemalangan. Okey, teacher nak tanya, okey, kat mana kalau kita naik kenderaan, dekat mana kita tengok kelajuan tu? Kat mana? Kat depan tu. Kat depan kat depan. Kat depan tu. Jadi kita nak tengok kelajuan tu. Yang kata kat depan tu apa dia? Tadi kan teacher, okey, kat depan. Kat depan tu apa dia? Kat depan tu? Okey, nama dia speedometer ataupun meter kelajuan. Jadi, bila kita naik kenderaan, speedometer ataupun meter kelajuan ni akan bergerak ikut kelajuan kenderaan yang kita bawa. Okey, faham semua? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Selain daripada kilometer per jam, tadi kan kita tengok dekat papan jalan, dekat papan tanda jalan raya kilometer per jam. Sekarang kita tengok pula kalau yang bergerak perlahan. Contohnya seperti siput. Apa unit kelajuan bagi siput? Okey, cepat teka. Apa unit kelajuan bagi siput? Okey, sentimeter per saat. Yang laju sikit, tupai. Dalam ni tupai. Berapa? Apa unit kelajuan? Apa unit kelajuan bagi tupai? Okey, meter per saat. Laju lagi. Kuda. Apa unit kelajuan bagi kuda? Okey, apa unit kelajuan bagi kuda? Kilometer per jam. Okey, sekarang teacher nak tanya. Mengapa unit kelajuan kilometer per jam tidak sesuai untuk murid ni yang berjalan? Dia berjalan kaki je. Kenapa tak sesuai kita guna kilometer per jam? Sebab murid yang berjalan, dia berjalan perlahan. Selalunya kilometer per jam adalah untuk objek-objek yang bergerak dengan laju. Setakat ni boleh semua? Okey, good. Kita teruskan. Sekarang kita nak tengok hubungan antara kelajuan dengan masa. Hubungan antara kelajuan dengan masa. Okey, kelajuan ni dia melibatkan ukuran, jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Jadi hubungan antara kelajuan dengan masa. Kita cuba tengok. Contohnya macam ni. Ayah naik kereta warna merah. Ibu naik kereta warna biru. Okey, daripada rumah nak bertolak pergi sekolah. Sama-sama ni, start kereta pukul 7 pagi nak bertolak. Ayah bawa 60 km per jam tapi ibu bawa laju sikit. Sebab dia nak cepat kan? Okey, dia bawa 80 km per jam. Jadi teacher nak tanya, okey sekarang ni dah ada di hadapan murid-murid objek yang warna biru dan warna merah? Ada tak objek yang warna biru dengan warna merah? Teacher nampak dah tu. Okey, Nurul Hanan tunjuk pen biru, pen merah. Okey, Syah. Okey, tunjuk pen biru, pen merah. Okey, good. Sekarang, antara kereta merah dan kereta biru,
yang mana akan sampai ke sekolah dahulu? Okey, cepat. Teka. Pen merah dan pen biru yang mana sampai ke sekolah dahulu? Teacher nampak biru semua tu. Kebanyakannya pen je kan? Tapi ada juga yang tunjuk tu. Selain daripada pen tu, banyak tu objek di warna biru. Okey. Kita tengok siapa yang sampai dulu. Sama-sama bergerak ni. Okey. Siapa yang sampai dulu? Ibu yang sampai dulu. Ibu kan dia naik kereta biru sebab dia bawa laju 80 km per jam. Jadi, kita nak tengok hubungan ni. Hubungan di antara kelajuan dengan masa. Kalau kita bawa laju, kita akan sampai cepat. Kita akan sampai cepat, jadi masa pun singkat. Jadi bila hubungan, kita akan tulis macam ni. Semakin bertambah kelajuan kereta, semakin masa untuk sampai ke destinasi. Semakin apa? Semakin bertambah kelajuan kereta, semakin tadi bila singkat masa ni bertambah ke berkurang kalau masa semakin singkat? Okey, good. Semakin bertambah kelajuan kereta, semakin berkurang masa untuk sampai ke destinasi. Okey. Faham setakat ni? Kita teruskan. Sekarang kita nak tengok pula hubungan di antara kelajuan dengan jarak. Kalau kita bawa laju, macam mana dengan jarak dia? Kita nak tengok pula. Kita tengok sekarang ni, macam tadi. Kereta merah siapa bawa tadi? Ayah bawa. Kereta biru, mak bawa. Pada pukul 7 pagi, dia bertolak. Jalan yang sama. Selepas satu jam, dia kena stop. Kereta mana yang akan pergi paling jauh? Merah atau biru? Merah atau biru? Merah atau biru? Okey, good. Kereta merah. Kita tengok betul ke tak jawapan murid-murid? Okey, bagus. Jadi kereta merah akan pergi lebih jauh. Jarak yang dilalui dia lebih jauh. Sebab dia bawa lebih laju berbanding kereta biru. Jadi kita nak buat hubungan di antara kelajuan dengan jarak. Semakin bertambah kelajuan, kalau kelajuan kereta tu bertambah, jarak pula bertambah ke berkurang? Bertambah atau berkurang? Okey, good. Semakin bertambah kelajuan kereta, semakin bertambah jarak yang dilalui. Okey. Sekarang, jom kita kira kelajuan menggunakan rumus JKM. JKM, teacher gunakan formula jangan keluar malam. Sebab apa jangan keluar malam? Sebab waktu malam dekat luar macam-macam bahaya. Tambah-tambah anak-anak pula keluar pada waktu malam. Sebab gelap tak nampak. Lepas tu pula dekat luar tu macam-macam kan. Bila waktu malam ni macam-macam bahaya yang ada. Jadi jangan keluar malam. Kita nak tengok, okey, kelajuan ni dia melibatkan ukuran jarak dan masa kan? Kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa. Jadi unit bagi kelajuan ialah gabungan lah. Gabungan di antara jarak dan masa. Kita tengok. Sekarang kita nak tengok kalau sekiranya kita nak kira kelajuan. Contohnya kalau teacher tanya, okey, berapakah kelajuan kereta tu? Berapa kelajuan murid tu? Berapa kelajuan motosikal tu? Macam mana kita nak kira kelajuan? Cuba tengok pada segitiga ni. Jangan keluar malam. J adalah jarak. K adalah kelajuan. M adalah masa. Semula, J adalah jarak. K adalah kelajuan. M adalah masa. Jadi sekarang kita nak kira kelajuan. Kalau kita tengok J tu duduk kat atas, M tu duduk kat bawah, jarak duduk kat atas, masa duduk kat bawah. Okey, jadi sama juga macam pecahan kan, kalau yang atas tu dengan bawah tu bahagi kan. Jadi jarak bahagi masa. Jadi kalau untuk kelajuan, jarak bahagi masa. Okey? Sekarang kita tengok pada kalau sekiranya kita nak kira pula berapa masa yang kita ambil kalau kita nak bergerak daripada rumah kita nak pergi sekolah. Kalau kita bawa dengan kelajuan macam ni, pukul berapa kita akan sampai? Kita nak kira masa. Kalau kita nak kira masa, M tu jangan keluar malam. Jarak, K kelajuan, M masa. Jadi masa sama juga dengan jarak bagi kelajuan sebab jarak duduk kat atas kan,
masa sama juga dengan jarak bahagi kelajuan. Okey, setakat ni boleh? Last kali kita nak pergi. Macam mana kita nak kira jarak? Macam mana kita nak kira jarak? Sekarang jarak ada kat mana? J ada kat mana? J ada kat atas. Okey. K dengan M ni sama je. Dekat sama tu, okay, kita guna formula jarak sama juga dengan kelajuan darab masa. Jarak sama juga dengan kelajuan darab masa. Okey, boleh tak? Okey, sekarang teacher nak minta tolong seakmi lah cari anak-anak bertuah. Nah, cari-cari anak bertuah. Teacher nak tanya soalan, dia jawab. Boleh ke tak? Boleh teacher, boleh. Okay, thank you. Okey, jadi saya akan ask to mute untuk murid-murid yang terpilih ni. Okey. Okey, boleh. Okey. Soalan, bagi soalan dulu. Okay. Ya, teacher sila bagi soalan. Soalan dia, macam mana kalau kita nak kira kelajuan? Macam mana kita nak kira kelajuan? Okey, siapa anak yang bertuah tu? Okey, Saakmi, kita dah jumpa dah. Anak yang bertuah. Ramai tu angkat tangan tu. Muhammad Zulfarish angkat tangan. Hanan angkat tangan. Okey. Kita tunggu Saakmi pilih. Yang saya perhatikan dari tadi saya nampak ni Ihsan Mujahid. Mana Ihsan Mujahid? Ihsan Mujahid. Mana Ihsan Mujahid? Boleh unmute. Okey. Ada tak ni? Ihsan Ihsan Mujahid. Ihsan. Pakai baju merah. Okey. Handsome Ihsan malam ni. Okey. Ihsan senyum tu. Ihsan, sila Ihsan. Assalamualaikum Ihsan. Ihsan, ada tak kat tu? Okey, Ihsan. Mujahid. Okey, Ihsan boleh unmute. Ihsan. Okey, Ihsan, teacher nak tanya apa formula untuk kelajuan? Kelajuan sama dengan Ihsan. Ihsan malu ni. Ihsan? Okay, Ihsan tak perasan ni. Ihsan? Okey, cuba Saakmi pilih. Ada teacher nampak tu. Zulfarish. Muhammad Zulfarish. Okey. Boleh? Zulfarish bersedia dah tu? Bersedia? Okey? Okey, suka dia. Cepat. Apa formula untuk kelajuan? Kelajuan sama dengan? Zulfarish kena unmute dulu. Okey. Kelajuan sama dengan? Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, good. Jarak bahagi masa. Thank you, Zulfarish. Sekarang soalan kedua. Okay, soalan kedua. Kalau kita nak tahu masa pula macam mana? Kita nak tahu masa. Okay, Saakmi pilih seorang anak yang bertuah pada malam ni. Okay. Anak yang bertuah seterusnya hari ini ialah Nur Arisa. Okay, Nur Arisa. Nur Arisa. Kita nak tahu formula untuk masa. Masa sama dengan? Macam mana kita nak kira masa? Nur Arisa. Nur Arisa, mana Nur Arisa? Okey, Nur Arisa malu ke? Okey. Malu juga. Malu juga. Kita pilih yang angkat tangan tu. Hanan. Hanan? Hanan nak jawab ke? Okey. Siapa? Saakmi pilih siapa? Okey, kalau Nur Arisa pun tak nak, okey, saya nampak ni seterusnya Hamshini. Sebab tadi bila dia menang tadi semangat betul Hamshini. Okey, Hamshini. Okay, macam mana kita nak tahu masa? Hamshini boleh unmute. Hamshini. Jarak dengan kelajuan. Okey, masa sama juga dengan jarak dan kelajuan. Jarak bahagi kelajuan. Okay, good. Thank you, Hamshini. Okay, thank you. Kita teruskan. Last kali. Jarak. Macam mana kita nak kira jarak? Okay, macam mana kita nak kira jarak? Saakmi, next. Ya, okay. Okay, saya nampak tadi Muhammad Alif. Okay, Alif. Okay. Jawab macam mana kita nak kira jarak. Suka tengok teacher tengok ramai orang angkat tangan. Bersemangat. Bila yang dipilih tu, unmute-kan dulu baru jawab. Okey, cepat. Macam mana kita nak kira jarak? Okey, mungkin Alif tak perasan ya.
Alif dia malu. Alif. Assalamualaikum. Salam Alif. Dengar tak? Oh, dengar. Okey Sila. Alif, teacher dengar. Jarak. Okay, sekarang sama dengan macam mana nak kira Jarak jarak? sama dengan kelajuan darab masa. Bagus Alif. Alif darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6. Okey, thank you Alif. Okey, thank you. Kita teruskan sekarang. Sekarang bila kita dah mahir macam mana nak kira jarak, macam mana nak kira kelajuan, macam mana kita nak kira masa, sekarang kita dah boleh buat soalan. Okey. Bila nak buat soalan ni, teacher nak guna formula yang kita belajar semalam daripada teacher Yati kan? Teacher Yati dia kata BIGOX. Macam mana teacher Yati nyanyi semalam? BIGOKS. Ingat tak? BIGOKS. Okay, sama juga. Dalam soalan teacher ni, kita akan gunakan teknik BIGOX. Okey, yang pertama, B. B apa? Baca soalan. Okey, kita baca soalan. Okey, boleh tak kalau nak minta moderator baca soalan? Cikgu Mimi boleh baca soalan? Cikgu Mimi? Okey, Cikgu Mimi mungkin Okey. biasa baca tak apa Biasa baca tak apa. Suara saya sedap ni. Okey, boleh. Dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat. Berapakah kelajuan larian Amir? Okey, good. Sekarang selepas baca soalan. Selepas baca soalan, kita nak cari apa? BIGOKS. Kita nak cari isi penting. Okey, kita nak cari isi penting. Apa isi penting kat situ? Dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat. Dia dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat. Jadi sekarang dia tanya, berapakah kelajuan larian Amir? Seterusnya, G, gariskan. Kita nak gariskan isi penting kat sini. Yang pertama, okey. Seakmi sekarang ada HP control. Ya. Control saya punya slide. Okey. Sekejap ya. Okey, Teacher Mazidah boleh unmute. Okey. Okey, thank you sir. Okey, Teacher harap lepas ni semua berjalan lancar. Anak-anak ikut pada video yang kita tunjuk mula-mula tadi kan. Ada adab semasa kita belajar. Okey, dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter. Jadi isi penting pertama tu 100 meter. Kita kena gariskan. 100 meter, seterusnya dalam masa Seakmi masih dikontrol oleh HP. Macam mana ya? Okey, ada sekejap siapa tengah share screen sekarang? Okey, sekejap. Setakat ni. Okey. Ada HP tengah kontrol saya punya teacher punya screen sekarang. Okey, tak sekejap. apa. Kita tunggu superhero. Kita tunggu superhero untuk selamatkan. Okey. Tak apa. Okey, saya stop dulu. Okey, kemudian Teacher Mazidah boleh share balik ya. Okey, thank you. Okey, boleh kita teruskan? Yang kedua, kita nak gariskan poin kedua. Sekejap, saya tak boleh nak. Oh, masih tak boleh teacher? Sekejap, tak apa, saya cuba. Okey, sekejap. Sementara tu minta Cikgu Akmi. Okey, kita teruskan. Okey, boleh? Nampak? Okey, nampak. Okey, thank you. Kita teruskan ya. Dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat.
Okey, 100 meter adalah jarak. Kemudian dalam masa 50 saat. 50 saat adalah masa. Jadi sekarang dia nak tanya berapakah kelajuan larian Amir. Jadi sekarang kita pergi pula kepada operasi difikirkan. Fikir. Kita nak guna operasi mana? Ingat tak tadi kita dah belajar? Okey. Ingat tak? Kita nak cari apa sekarang? Kita nak cari kelajuan. Jadi kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Kemudian kita masukkan 100 meter bahagi dengan 50 saat. Kita akan dapat jawapan berapa? Cuba kira 100 bagi 50. Alah, mudah je ni, cepat. Okey, jawapan dia adalah 2 meter per saat. Okey, sekarang bila jawab macam ni sebab ni 2 markah. Janganlah kita congak dalam kepala. Kita kena tulis. Kena tulis 100 meter sebab kat sini markah. 1 markah. Kemudian jawapan 1 markah. Baru dapat 2 markah. Tapi kan teacher tengok anak-anak murid teacher ni suka sangat. Kadang-kadang ambil jalan mudah. Terus tulis jawapan. Kira kat tempat lain. Tulis jawapan kat kertas soalan. Jadi hanya dapat 1 markah lah. Sayang kan? Okey, kita teruskan. K. Kira dengan baik. Kita dah kira dengan baik. Lepas tu kita semak balik. Betul kata? Dapat 2 markah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan ni yang teacher ni semua daripada buku teks. Buku teks tahun 6. Soalan ini adalah daripada buku surat 127. Sekejap, teacher control ada yang nak control slide teacher. Okey. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 cm per saat. Berapakah jauhnya kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? Okey, selepas baca, teacher nak anak-anak kalau dapat soalan baca 2 kali. Jangan pakai sekali je sebab kalau sekali je kita tak faham sangat. Kita baca 2 kali. Sekarang selepas kita baca soalan kita nak buat apa? Nak tengok isi penting kan? Lepas tengok isi penting kita kena garis. Kita nak garis yang mana dulu? Kita garis. Sekarang teacher tak boleh nak teruskan slide ni. Ada siapa yang tengah share slide sekarang? Okey. Saatmi. Ya. Boleh? Okey. Tak boleh nak teruskan. Tak boleh teruskan Sebab kat sini memang nampak screen teacher kat sini. Tapi kita tak boleh nak teruskan. Okey, tak apa. Kita stop share sekejap. Semula. Okey. Sekejap. Teacher cuba. Okey. Sama lah macam tadi kan. Kita kena. Saya jadikan host Sekejap saya jadi. Okey, stop share sekejap. Saya jadikan share host. Dulu Okey, boleh? Okey, saya jadikan teacher sebagai host. Okey. Thank you teacher. Biasalah kan bila kita belajar online kan ada masalah-masalah tertentu yang kita. Tapi kita kena sabar sebab semua masalah ada jalan penyelesaian dia, betul? Okey, sekarang teacher boleh saya share? Yang mana satu? Akaun mana satu? Saya yang ada video. Ya, ada video, alright. Ya. Yang share screen ada video? Ya, betul. Okey. Okey, dah teacher? Ya, sekejap. Dah ada yang tulis jawapan, dah tunjuk jawapan kat teacher tu. Iskandar tengah fikir apa tu? Okey, done. Okey, done. Thank you. Teacher akan share screen dan kita akan teruskan. Thank you Teacher Ellie. 65 orang dah angkat tangan ni nak jawab ke? Okey. Cuba kita baca soalan semula. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 20 cm per saat. Berapakah jauhnya? Sekejap. Okey. Berapakah jauhnya kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? Okey, sekarang yang pertama. Kita gariskan 20 cm per saat. Yang ni untuk kelajuan. Seterusnya, berapakah jauhnya? Dia nak apa? Dia nak
jarak berapakah jauhnya? Kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat. Okey, selepas garis kita kena apa? Fikirkan operasi dia. Tadi teacher tengok Iskandar dia tengah fikir je apa operasi. Sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari jarak. Jarak macam mana kita nak ni? Apa formula dia? Okey, good. Jarak sama juga dengan kelajuan darab masa. Jadi jarak sama juga dengan kelajuan darab masa. Kita masukkan, dia punya tadi daripada yang kita garis tu kita masuk kelajuan 25 cm per saat. Kemudian masa dia adalah 4 saat. Kita masukkan saat, kita akan dapat jawapan 25 darab 4. Berapa? 100 cm. Ingat tak teacher kata kita kena tulis jalan kira pada kertas soalan yang kita dapat tu. Jadi yang pertama, teacher, saya tak boleh nak teruskan lagi. Ada masalah sikit lah. Okey, teacher Ellie. Ada yang tadi dia tulis ada HP tengah kontrol. Macam mana ya? Teacher Ellie. Kenapa Boleh teacher tahu? Sepatutnya dah okey sebab Tapi dia tulis, dia kata HP control slide. Dia kata macam tu. Oh, cuba share balik. Okey, teacher cuba share balik. Ada dia tulis siapa dia nak share slide, control slide. Okey, seterusnya kita buat balik. Tak apa, masalah sikit je tu. Kita boleh selesaikan kan? Kita ramai superhero kat sini. Okey, sekarang kita nak jarak. Jarak sama juga dengan kelajuan darab masa. Jarak sama juga dengan kelajuan darab masa. Okey, kita masukkan 25 cm per saat darab dengan 4 saat, kita akan dapat 100 cm. Jadi jalan kira kita perlu tulis. Jangan kita tulis kat tempat lain kemudian terus bagi jawapan. Jadi jawapan dia adalah 100 cm. Dapat 2 markah. Senang tak dapat markah? Okey, good. Ada yang jawab tu, dia dah tulis dah. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Soalan dia pada pukul 7.30 pagi. Syakmi, boleh tak kita minta siapa-siapa tolong baca? Siapa yang nak baca kat sini? Okay. Anak-anak mana, anak bertuah mana yang nak baca soalan pada malam ni? Okey, saya nampak sini Nur Hafizah. Boleh? Okay, Nur Hafizah. Nur Hafizah boleh baca soalan? Okey, Nur Hafizah. Boleh unmute? Boleh? Boleh. Okey, good Hafizah. Teacher panggil Hafizah boleh? Okey, Boleh. Hafizah cuba baca soalan. Pada pukul 7.30 pagi, Ayah Dina bertolak keluar dari rumah ke pejabat yang jaraknya 30 km. Jika Ayah Dina memandu pada kelajuan 60 km per jam, pada pukul berapakah Ayah Dina tiba di pejabat ini? Okey, thank you Hafizah. Teacher saja nak test. Teacher nak tengok anak-anak nampak tak slide teacher. Okey teacher kata tadi kita kena baca 2 kali kan. Thank you Hafizah. Okay, pada pukul 7.30 pagi, Ayah Dina bertolak keluar dari rumah nak pergi pejabat dia yang jarak dia 30 km. Okey, jika Ayah Dina memandu pada kelajuan 60 km per jam, pada pukul berapakah Ayah Dina tiba di pejabatnya? Kita boleh ramalkan pada pukul berapa dia sampai. Okey, nampak tak Ayah Dina ni ada misai ni. Naik kereta apa tu? Okey, sekarang selepas tu kita kena cari isi penting. Isi penting ni pada pukul 7.30 pagi. Host, okey, ada beberapa dia akan keluar. Dia nak control slide. Macam mana kita nak selesaikan? Boleh ke? Kalau Teacher Ida direct guna
desktop maksudnya keyboard. Tak payah guna pointer. Dah. Saya guna keyboard tapi sebab dia ada keluar, dia kata contohnya macam HP nak control slide ataupun dia keluarlah ada nama-nama tertentu untuk dia nak control slide. Contohnya gamer ni dia nak control your screen. Jadi macam ni. Okey, teacher cuba stopkan dulu. Teacher minta mohon kepada anak-anak supaya kita patuh pada peraturan tadi. Jangan kita share screen, jangan conteng. Kita dengar cakap supaya perjalanan pembelajaran kita malam ni berlangsung dengan baik. Okey ya? Okey. Boleh kita teruskan. Pada pukul 7.30 pagi, Ayah Dina bertolak keluar dari rumah ke pejabat yang jarak dia daripada rumah ke pejabat 30 km. Jarak tadi jangan keluar malam. Jarak J. Jika Ayah Dina memandu pada kelajuan 60 km per jam. Jadi kelajuan dia adalah 60 km per jam. Okey. K. Pada pukul berapakah Ayah Dina sampai ke pejabat dia. Jadi kita nak tahu masa dulu supaya kita baru tahu pukul berapa Ayah Dina akan sampai ke pejabat. Kalau dia bertolak pada pukul 7.30 pagi. Okey, sekarang kita fikirkan operasi. Operasi dia adalah kita nak tahu pukul berapa masa. Masa sama juga dengan jarak bahagi kelajuan. Jadi kita tulis masa sama juga dengan jarak bahagi kelajuan. Okey, masa 30 km bahagi dengan 60 km per jam. Jadi sama kilometer kita boleh mansuhkan. Okey, sekarang 30 bahagi 60 berapa? Boleh ke? Kita akan dapat masa setengah jam. Kan? 1/2 jam. Setengah jam sama dengan 30 minit. Jadi kalaulah Ayah Dina bertolak pada pukul 7.30 tambah 30 minit, pukul berapa Ayah Dina akan sampai? Cepat. Kita tengok pukul berapa akan sampai. Pukul berapa Ayah Dina akan sampai? Pukul 7.30, lepas tu tambah lagi 30 minit. Pukul berapa Ayah Dina akan sampai? Okay, good. Nampak dah tu. Ayah Dina akan sampai ke pejabat pada pukul 8 pagi. Okay, setakat ni faham? Kita dah boleh kira dah kan? Sekarang kita nak main satu lagi permainan. Okay. Dapat 2 markah. Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. Sekarang kita nak main. Bila teacher tunjuk, okay, sekejap. Okay, untuk soalan ni kita nak main thumb up. Kalau betul, tunjuk good. Semua sekali tunjuk good. Teacher nak tengok good. Okay, good. Kalau salah, tunjuk macam ni. Tapi tak naklah suara bu tu tak nak. Tunjuk macam ni je. Teacher nampak tu yang tulis bu. Tak boleh. Okay, sekarang macam ni je. Ni betul, yang ni salah. Okey? Okey, kita teruskan. Yang pertama, dia kata carta palang di sebelah membandingkan masa. Okey, carta palang di sebelah membandingkan masa yang diambil oleh 3 orang murid yang berlainan. Untuk menamatkan perlumbaan sejauh 100 meter. Dia ambil masa yang berlainan. Siapa 3 orang tu? 3 orang tu adalah Dina, Lim dengan Amir. Okey, dia ambil masa yang berlainan nak habiskan perlumbaan sejauh 100 meter. Cuba tengok pada carta palang yang diberi. Tengok masa yang diambil. Dina tu okey, dia punya carta palang dia lebih tinggi berbanding Lim. Okey, Lim yang paling rendah. Kalau kita tengok pada carta palang. Jadi daripada situ, daripada carta palang tu kita tengok pada jawapan. Sedia teacher nak tengok thumb up macam ni. Boleh? Okey, untuk jawapan A, Dina bergerak paling laju. Cuba tengok balik pada carta palang. Dina bergerak paling laju. Macam ni ataupun macam ni? Betul atau salah? Okey, good. Sekarang salah. Betul? Okey. Host, saya ada masalah yang sama. Tengah dikontrol oleh ada murid yang kontrol. Siapa nakal ni? Janganlah nakal-nakal. Kesianlah kat teacher kan. Okey, tak apalah.
dugaan cubaan ya. Itu masalah kita pada malam ni, tapi kita boleh harap kita boleh selesaikan. Okey. Aku Yahoo. Semula. Okey, semula. Cuba kita tengok pada carta palang. Carta palang, masa yang diambil Cuba tengok masa yang diambil. Murid ada 3 orang. Dina, Lim dengan Amir. Dina, Lim dengan Amir. Okey. Lepas tu masa yang diambil untuk dia nak menamatkan perlumbaan 100 meter. Ada tak di kalangan anak-anak di depan ni yang menang untuk perlumbaan 100 meter masa sukan? Angkat tangan. Wah, ramainya. Hebatnya. Okey. Sekarang, jawapan yang pertama. Dina bergerak paling laju. Semula macam ni ataupun macam ni? Macam ni. Betul? Okey, yang pertama. Salah. Okey, betul. Macam ni. Sekarang yang kedua. Amir, cuba tengok Amir punya carta palang. Amir bergerak lebih perlahan daripada Dina. Amir bergerak perlahan daripada Dina. Tetapi lebih laju daripada Lim. Betul atau salah? Betul atau salah? Alif tunjuk macam ni. Confident. Bagus Alif. Bagus untuk jawapan yang macam ni. Okey. Okey. Amir bergerak lebih perlahan. Betul macam ni. Amir bergerak lebih perlahan. Amir ni masa dia lebih kalau masa ni lebih banyak lebih daripada Lim kan? Okey. Jadi salah. Kita tengok pula C. Lim bergerak lebih laju. Lim. Cuba tengok pada carta palang. Lim bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. Betul atau salah? Betul atau salah? Kita ulang soalan. Lim bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. Pandainya semua tunjuk macam ni. Okey. Jadi jawapan ni betul. Tapi bila betul, kita kena baca tak jawapan D? Tak payah baca? Kena bacalah sebab tak banyak pun. 4 pilihan jawapan je. Kita kena baca A, B, C, D. Tak ada masalah kan? Okey, kita baca sebab kita nak yakinkan jawapan kita tu adalah jawapan yang paling tepat. Teacher takut jawapan kita tu dia mengganggu je. Sebab takut ada lagi jawapan yang paling tepat. Okey, kita tengok jawapan D. Amir bergerak lebih laju daripada Lim. Amir, cuba tengok Amir. Bergerak lebih laju daripada Lim. Kalau dia bergerak lebih laju, kenapa carta palang dia lebih tinggi daripada Lim? Okey. Tetapi lebih perlahan daripada Dina. Betul atau salah? Okey, Farish jawab. Okey, salah. Okey, good. Jadi selepas kita dapat jawapan, baru kita tahu okey, Lim bergerak lebih laju berbanding Dina dan Amir. Tu jawapan yang paling tepat. Barulah kita tanda bulat. Jangan walaupun kita belajar tajuk kelajuan, jangan kita gopoh-gopoh nak jawab. Jangan kita laju-laju nak jawab. Untuk bab ni kita kena perlahan-perlahan sikit. Walaupun hari ni kita belajar tajuk kelajuan, tapi kita akan pergi dengan perlahan supaya supaya semua dapat faham pasal tajuk kelajuan. Okey. Kita teruskan dengan soalan akhir sebelum kita nak pergi ke Kahoot ni. Tak lama dah. Sekarang 9.45. Okey, masih kita guna betul atau salah? Sedia? Sedia semua? Kalau sedia tunjuk macam ni. Okey. Okey. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh 4 jenis kenderaan P, Q, R dan S. Tak kisahlah P tu kereta apa jenama apa pun kan. P, Q, R dan S dalam masa 2 jam. Okey, kereta P jarak yang dilalui dia 170 km. Kereta Q jarak yang dilalui dia 190 km. Kereta R 150 km dan kereta S 200 km. Sekarang antara pernyataan berikut yang manakah betul? Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Sedia semua? Standby. Buat macam ni dulu, kita exercise tangan. Okey, exercise tangan. Okay, sekarang teacher baca A. Q bergerak lebih laju daripada S. Q bergerak lebih laju daripada S. Host, dia tulis John Doe is request remote control your screen.
Tapi saya cuba dah decline. Tapi okey, saya tengok sama ada boleh. Okey. Nama apa Terus nampak tak? Dia tulis Jondo. Jondo tu saya tak kenal, siapa tak ada anak murid kita nama Jondo ni. Is request remote control of your screen. Okey, sekejap saya cari dulu. Okey, Rasanya Jondo. kita tak ada. Ada ke? Tak ada kan? Okey, ada seorang ni Jondo ni. Okey, Jondo. Jondo anak yang baik kan? Kita akan nak belajar ni sebab ramai hari ni kawan-kawan kita nak belajar. Okey, sekarang ni antara pernyataan berikut yang manakah betul? A. Q bergerak lebih laju daripada S. Okey, sekarang saya dah tak boleh nak share. Saya ni semula. Kejap. Okey, teacher minta mohon ya kepada tadi, Jondo tadi. Okey. Kita nak habis dah. Sabar. Okey ya. Seterusnya. A. Q bergerak lebih laju daripada S. Betul atau salah? Cuba tengok Q bergerak lebih laju. Jarak dia lebih jauh dari jarak dia kurang daripada S. Jarak dia kurang daripada S. Jadi betul ke Q bergerak lebih laju pada S? Betul atau salah? Okey, salah. Good. Seterusnya B. R bergerak lebih laju daripada P. R jarak dia adalah 150 km. P 170 km. Jadi betul ke R lebih laju daripada P? Betul atau salah? Okay, good. Salah. Salah je. Macam ni, semangat dia cakap salah. Okay, salah. Seterusnya C. Q bergerak. Cuba tengok Q bergerak lebih laju daripada P dan R. Q jarak dia adalah 190 km. Lebih laju daripada P 170 km. R 150 km. Jadi betul tak pernyataan ni? Q bergerak lebih laju daripada P dan R. P dan R betul atau salah? Semua buat good kan? Jadi betul jawapan ni. Teacher nak tanya, kita kena baca tak jawapan B? Kena tak? Macam ni Angguk. Okey, kita kena baca jawapan D. Untuk nak pastikan jawapan kita adalah paling tepat. Okey, P bergerak lebih perlahan daripada R dan S. P, kita tengok P 170 km dia boleh pergi dalam masa 2 jam ni. Okey, R dia pergi 150 km. Betul, dia lebih laju. Lepas tu S 200 km. Jadi betul tak P bergerak lebih perlahan daripada R dan S? Ini perlahan. Dia kata P bergerak lebih perlahan. Betul atau salah? P bergerak lebih perlahan. P 170, R 150. Jadi kalau ni P lebih laju lah daripada R kan? Tapi betul tak? Dia jadi salah. Good. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan yang betul iaitu Q bergerak lebih laju daripada P dan R. Okey semua. Dah bersedia untuk kuis Kahoot? Untuk kuis Kahoot ni, dia lain daripada yang tadi kita jawab. Yang kita jawab tadi kita kena perlahan-perlahan, kita kena fikir, kita kena kira. Jadi dia ambil masa sikit sebab kita nak dapat jawapan yang tepat. Tapi untuk Kahoot ni, kita kena berlumba. Kita kena berlumba. Siapa yang lebih laju dapat jawapan yang betul, dia akan menang. Sekarang, teacher minta host untuk sharekan link kahoot.it dalam ruangan chat, boleh? Dan teacher, dah ada dekat ruangan chat. Sekarang, anak-anak semua boleh. Sekarang semua anak-anak boleh pergi ke ruangan chat untuk tekan. Seterusnya kita tunggu. Kita tunggu untuk nak masuk ke kuis Kahoot. Boleh semua? Good. Alhamdulillah anak-anak. Jom kita masuk kuis Kahoot. Siapa akan jadi juara. Jom. Okey, sedia. Teacher nak share ni. Ready?
Ready, ready. 1, 2. Kita tunggu loading campaign. Tunggu. Okay. Get ready to join. Moderator, dengar muzik. Dengar. Yes. Okay, good. Sekarang teacher tunggu. 05543. Okey, dah mula masuk. Izaki ada ni. Wan, Azifah, kita dah masuk. Amirul dah 9 Jangan orang, 13 lupa orang. tengok di ruangan chat. Anak-anak akan klikkan 905543. 905543. Wow, kasih. Okey, dah 98 orang, dah 100 dah, cepat-cepat. Kalau boleh Masa tulis menunggu. nama sebenar. Kalau boleh tulis nama sebenar. Tulis nama sebenar. Nama ringkas pun tak apa, tulis nama dah sebenar. dekat 200 partisipan ni. Danish Cepat. Mikael. Untuk kuis Kahoot. Jangan lupa klikkan 905543. Putri Hafiza Ainul. Jom. 61. Lagi. 270. 275. Okey, kita bagi masa lagi. Ada kita bagi masa lagi sebab ada murid nak masuk. Ya, kita bagi masa Okey, teacher. kita bagi peluang. Kita sabar, kita bagi peluang. Tengok untuk pada murid ruangan masuk. chat ya. Tengok ruangan chat. 9 patut anak-anak klikkan 905543 untuk masukkan kuis untuk kita sertai kuis Kahoot. Farisha, Anas, Nuraini, Nordina, Nur Airin. Peserta semakin 325. bertambah, moderator, kita dah menerima ramai sangat ni anak-anak yang bersemangat nak jawab kan. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Okey. Alhamdulillah. Jom. 333. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak cikgu belajar hari ini. Terima kasih. 905543 ya. Okey, Anak-anak dia boleh nak tengok masuk. pada ruangan chat ya. Ruangan chat. Seronok belajar dengan teacher Mazida. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Lepas ni jawab elok-elok ya. Kuis Kahoot. Kita tengok siapa yang akan menang. Okey. Kita kira masa Okey. ya. Kita kira masa. Okey, sekarang kita boleh start. Semua ada lagi nak masuk. 351. Boleh. Ada lagi nak Kita masuk. Dah tengok. boleh masuk dah? Boleh. Okey, Boleh, sekarang masa pun dah singkat. Tunjuk ready atau tak nama anak nak start soalan. Okey, semakin bertambah ni, semakin bertambah. Makin bertambah lagi lah Cikgu Mimi. Yelah kesian pula. Alahai. Kesian lah pula. Cepat boleh tak? 360. Kita tunggu lagi. Okey, cepat. Wow, 366. Kita nak tunggu 400 ke? Okey, kita bagi masa 1 minit, Nampak 1 slow minit dah lagi. tu. 1 minit, 1 minit, 1 Ah, minit nampak lagi. dulu. 374, 377. Wah. Anak-anak boleh tengok di ruangan chat ya. Tengok ruangan chat dan anak-anak klikkan. Ada yang menari-nari tu dengan muzik dia. Ya, seronok sangat. Best gitu. 905543. Dah. Okey. Sekarang anak-anak semua sabar. Kita akan teruskan berada di ruangan Kahoot. Okey, sedia? Kita akan teruskan dengan soalan yang pertama. Ready? Okey, start. Sains tahun 6 pelajuan. Get ready. 3, 2, 1, go. Okey, soalan Go. pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? Okey. Apa pilihan jawapan dia? Cepat Cikgu Mimi baca. Tadi Teacher Mazida ajar dah kita. Apa maksud kelajuan? Apa maksud kelajuan? Maksud. Okey, cepatlah. Maksud. Ada masa 30 second je, 30 saat saja. Sebab kita tengah Maksud berlumba sekarang. kelajuan. Anak-anak tak ingat boleh tengok dalam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4. Okey, good. Betul. Maksud kelajuan adalah ukuran cepat atau lambat 136 orang. objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dia nak cepat sangat, dia tertekan tu Cikgu Mimi. Sebenarnya dia tahu jawapan yang Iyalah. sebenar tu. Betul. Tapi Tapi Alhamdulillah sebab nak 136. laju Syukur pada kan. Allah.
Kita nak laju pun kita kena hati-hati juga. Pastikan jawapan kita tu jawapan yang paling tepat. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Okey, kita tengok ni. Anak-anak tunjuk buku teks. Okey, kita tengok sekarang Huda mendalui. Huda nombor 2. Hai ni siapa ya? Okey, yang ketiga Hana. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Boleh tak siapa-siapa nak potong Huda ni? Okey, kita tengok soalan kedua. Antara haiwan berikut, yang manakah paling laju? Dia tak cakap dekat daratan ke, dekat mana ke? Cepat. Arnab ke, kuda ke, cheetah ke, burung helang ke apa? Peregrine, falcon. Cepat. Wah, cepat je semua jawab. Cepat ini. Masa ada lagi 11 second, 10 second. 10 saat. Kali ni cepat. 10 saat. Cepat. Ingat yang jawapan yang Mazidah ajar tadi. Okey. Apa ya? Wah, ramai yang betul. Dia jawab 108 orang. Alhamdulillah. betul. Syukur Dia pada Allah. jawab burung helang kan? Helang. Peregrine, falcon. Betul, cheetah dia laju juga tapi dia laju di daratan. Kalau yang paling laju dalam pilihan jawapan ni adalah burung helang. Okey, kita teruskan dengan soalan ketiga. Okay, kita tengok siapa yang mendahului sekarang. Okey, Arisa Humaira. Dah memintas. Dia dah pintas Hana dah sekarang ni. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Apakah unit kelajuan yang sesuai untuk acara balapan 100 meter? Cepat. 100 meter. 100 meter. 100 meter. Sentimeter per saat. Meter per saat. Kilometer per jam. Meter per jam. Ada sekecil sebut tadi meter per jam. Okey, cepat. Ada lagi 12 saat. 11 saat. 480 meter. Jawab. Pandai. Alhamdulillah. 354 meter per saat untuk 100 meter. Sebab dia sebab 100 meter je, dia tak pergi jauh pun 100 meter je. 100 Jadi meter. jawapan yang paling tepat adalah meter per saat kan? Meter per saat. Ya, Okey, jadi 8 orang. Alhamdulillah. tak apa, Okeylah. insya-Allah yang paling tinggi juga tu 178. Kira ramai yang betul ya Teacher Mazidah. Capai Ya. matlamat kita. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Sekarang Amar Khayyum telah memintas. Dah tak ada dah nama tadi. Arisha Kan? tadi. Tadi Ammar Arisha pula. dah tak nampak. Amar. Lepas tu yang kedua Mama Azim. Aiman. Okey, ada masa lagi. Kita ada lagi berbaki berapa Teruskan soalan. perjuangan. Okey, kita Teruskan. teruskan. Seterusnya, soalan seterusnya. Apakah unit kelajuan yang sesuai untuk siput? Untuk siput, siput je. Siput. Hanya siput je. Sentimeter per saat, kilometer per jam, meter per saat, sentimeter per jam. Yang mana jawapan yang betul? Okey, tengok. Dah ramai dah jawab. Ada masa lagi 10 saat, 9 saat. Yang mana untuk siput? Siput tadi bergerak. Dah ada dah tadi kita ajar siput bergerak. Dan yang mana jawapan yang betul? Okey, sebab siput ni dia bergerak perlahan. Betul kan? Cikgu Mimi, siput bergerak perlahan je. Dalam masa 1 saat tadi dia boleh hanya berapa sentimeter je tadi kan Cikgu Mimi? Okey, kita terus. Kita tengok siapa sekarang ni yang mendahului. 284 orang. Sekarang Amar Adini dah naik dah. Amar masih mendahului. Amar masih mendahului. Anak Arisha tadi di mana masih ada ada Arisha? peluang lagi Cikgu Mimi, ada peluang lagi. Jangan Ya, risau, jangan ada stres-stres. peluang. Baru soalan Okey, kita tengok 4 dan soalan untuk soalan kelima. 5. Apakah unit yang sesuai untuk bas sekolah? Alah, rindulah bas sekolah. Ada tak siapa yang naik bas sekolah kat sini? Pergi sekolah naik bas sekolah. Ramai kan yang naik bas sekolah? Kilometer per saat, kilometer per jam, meter per saat, meter per jam. Okey, cepat-cepat. Ya Allah, katakanlah kami pergi sekolah ya Allah, nak naik Okey, cepat bas. nak pergi sekolah. Rindunya kat bas sekolah kan dengan kawan-kawan. Okey, alhamdulillah ramai yang jawab betul. 289 orang jawab kilometer per jam. Okey, kita Memang tengok capai sekarang. matlamat. Kita tengok. Alhamdulillah. Ya, Ahmad Khayyum masih Ya, mendahului lah. Amar Qayyum, the Cepat best. tangan dia tu, dia laju dia jawab.
Cepatlah Amar Qayyum. Amar Qayyum sekolah mana Amar Qayyum? Nanti Tapi beritahu. kan Cikgu Mimi, Iman ni sikit lagi nak pintas ni. Okey, ada peluang ni. Iman. Semangat Okey. Iman. Terus dengan soalan pastikan nombor awak baca betul soalan. Soalan nombor 6 antara berikut yang manakah? Okey, yang manakah menunjukkan jarak pergerakan motosikal yang dia boleh pergi paling jauh? Motosikal mana yang pergi paling jauh? Yang bawa 60 km per jam ke? Yang bawa Baca 90 betul-betul soalan. Yang bawa 70 ke? Apa yang bawa 80? Tengok mana jawapan dia. Paling jauh ya. Jangan tertipu oleh soalan ya. Anak-anak kena pastikan betul-betul. Tengok soalan. 5 saat lagi. Ya. Kita mana yang boleh pergi paling jauh? Of course lah, yang paling laju 90 km per jam. Dia yang boleh pergi, motosikal tu yang boleh pergi paling jauh. Wow. Alhamdulillah. 229. Capai matlamat. Kita tengok. Iman dah mendahului yang teacher dah maklum dah. Kalau Wow, kita salah, terus kita turun. Semangat Kak Iman. Wow. Tapi sekarang ni dia tulis Irdina. Sekarang Irdina ni tengah mengejar. Okey, mana Irdina angkat tangan? Okey, ada lagi berapa soalan ya? 3 soalan lagi. Cepat. Semakin bertambah kelajuan basikal, seronok ni lama tak naik basikal. Semakin tet, masa untuk sampai ke barisan. Komennya dia ada perlumbaan basikal roda 3 tu kan. Okey, semakin bertambah ke berkurang ke tidak berubah ke ataupun meningkat. Kalau basikal tu bawa laju, masa dia bertambah ke berkurang ke tidak berubah ke meningkat. Tengok siapa yang betul. Okey, bila basikal tu semakin laju, jadi masa yang dia ambil pun semakin kurang lah untuk sampai ke barisan penamat kan. Semakin laju semakin berkurang. Okey, next. Next. Tengok. Muhammad Azim pula sekarang dah Azim. tukar dah. Wow, Azim juara. 6,000 poin dia. Okey. Hebatlah Azim. Kita terus soalan nombor 8. Amar Qayyum. Semakin bertambah kelajuan motosikal, semakin ke jarak yang dilalui oleh motosikal. Okey, cepat. Kalau motosikal tu laju, jarak dia macam mana? Bertambah ke? Ni jarak. Berkurang atau bertolak? Bertolak. Bagi datanya masa. Ni jarak. Jarak. Ini ada bertolak pula. Mungkin dia kata berkurang ke bertolak kot. Kita tengok siapa yang betul. Siapa yang mendahului sekarang. Okey, jadi semakin bertambah kelajuan, semakin bertambahlah jarak yang dilalui oleh semakin jauh dia pergi. Wah, Wan dah naik Azim, dah. Wan. Wan, 7,000 dah Wan. Okey, 2 lagi soalan. Nyatakan rumus untuk satu mengira lagi. kelajuan. K. Jangan keluar malam, bahaya. Jangan keluar malam. Bahaya kan keluar malam. Gelap-gelap tak nampak Keluar malam. Ada longkang ke tak nampak kan? Kelajuan sama juga dengan jarak masa ke masa jarak ke jarak bagi masa ke masa bagi jarak. Tengok satu lagi. Ya. Kelajuan sama juga dengan jarak bagi masa. Wow. Oish. Tengok Muhammad Azim naik balik. Wan turun balik. Azim naik balik. Okay, kena laju sikit. Last soalan question. terakhir. Ni kalau siapa nak potong boleh. Last lap. Okey. Soalan ni sebuah kereta mengambil masa 1 jam untuk bergerak sejauh 80 km. Berapa kelajuan kereta tersebut? Tenang je ni. Dalam masa 1 jam 80 km. Jadi berapa jawapan dia? Okey, kelajuan dia jarak bagi masa. Jadi jarak berapa? Masa berapa? Kan? Okey, semua ramai betul Cikgu Mimi. 213 orang jawab. Yang betul 80 km per jam. Pandai. Alhamdulillah. Sekarang kita tengok siapa di tempat ketiga. Fatin. Beri tepukan untuk Fatin. Tempat kedua Muhammad Azim. Dan juara Azim.
untuk okey, mohon kepada host atau moderator untuk ambil gambar dan kita akan post dalam group Telegram. Okey. Boleh? Good. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Boleh? Kita teruskan. Nak habis dah ni. Sekarang dah menunjukkan 10-5 minit dah. Okey, sebagai kesimpulan, kita pergi laju sikit. Tadi perlahan, sekarang laju dah kesimpulan kan. Yang pertama, kita kena ingat maksud kelajuan. Maksud dia adalah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ingat maksud dia. Yang kedua, apa unit kelajuan yang kita belajar tadi? Sentimeter per saat, meter per saat, kilometer per jam. Okey, seterusnya, apa hubungan di antara kelajuan dan masa untuk yang diambil untuk sampai? Kelajuan dengan masa. Semakin bertambah kelajuan, semakin berkurang masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Dan hubungan antara kelajuan dengan jarak pula. Semakin bertambah kelajuan, semakin bertambah jarak yang dilalui. Dan kita, last kali, kita kena ingat formula kelajuan. Jangan apa tadi, Cikgu Mimi? Jangan apa? Jangan tidur malam. Jangan keluar malam. Okey, ingat, jangan keluar malam. J, Jangan jarak. keluar K, malam. K, kelajuan. M, masa. Okey, Alhamdulillah sekarang. Okey. Jangan lupa isi Padlet ya. Jangan lupa isi Padlet pada ruangan chat ya. Ya, anak-anak tengok pada ruangan chat ada Padlet ya. Sekali lagi seperti biasa ada orang yang tengah ambil alih teacher punya slide. Tak apa, kita dah nak habis dah ni, sekejap ya. Kita pergilah sekali. Sebelum kita berakhirnya slot sains pada malam ni. Okey, daripada apa yang kita belajar hari ni, yang pertama, okey, kalau kita nak tadi dalam berlumba, kita nak dapat nombor 1, kita nak paling laju, kita kena berusaha, betul? Kita praktis. Selalunya yang nak jadi atlet ni dia hari-hari dia praktis. Dia berusaha, dia tak putus asa, dia berusaha sehinggalah dia berjaya. Tapi kalau sekiranya walaupun kita berusaha tapi tetap tak berjaya, jangan putus asa, kita tetap juga kena bersyukur. Seperti mana haiwan tadi kan, walaupun ada yang lebih laju, ada yang paling laju, tapi semua haiwan tu ada kelebihan dan juga keunikan masing-masing. Semua yang Allah cipta ni semua ada kelebihan dia masing-masing. Okey, seterusnya. Walaupun hari ni kita belajar bab kelajuan kan semua, tapi kita kena berhati-hati. Kita jangan kalau bawa basikal jangan bawa laju sangat, nanti tiba-tiba terlanggar lubang, jatuh pula kan. Okey, kita kena berhati-hati dan kita kena rasional. Ada ketikanya kita perlu perlahan-perlahan. Contohnya macam mak minta tolong, siapa yang nama Alisha, tolong mama sapu sampah. Kita pun buat laju-laju sebab kita nak main game lepas ni. Kita nak tengok cerita Korea ke? Okey. Yang tu kalau kita buat laju-laju apa jadi? Akan ada lagi sampah yang tertinggal kan? Jadi yang tu kita kena perlahan-perlahan, kita kena tengok cermat. Okey. Tapi ada masa kita kena laju, kita kena ikut tempat lah. Ada masa contoh macam kahut tadi kita nak berlumba, kita kena laju. Tapi ada masa kita kena perlahan, kita kena ikut pada keadaan. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah. Ini adalah slide teacher terakhir. Terima kasih kepada semua anak-anak yang bersama dengan teacher pada malam ni. Terima kasih kepada semua guru-guru. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang cakna atas pembelajaran anak ya. Dan terima kasih juga kepada tim Awan Ilmu. Okey, teacher mohon maaf sepanjang teacher mengendalikan slot sains pada malam ni ada kekurangan dan ada tadi masalah-masalah teknikal sikit yang di luar kemampuan teacher tadi ya. Tiba-tiba ada je yang nak control slide teacher. Teacher mohon maaf sangat sekiranya perkara ni mengganggu anak-anak semua. Okey, sekarang teacher serahkan kembali kepada moderator Cikgu Mimi. Terima kasih Cikgu Mimi. Okey.
Terima kasih Teacher Mazida. Wow, wow, wow. I love you Teacher Mazida. Thank you. Ya. Terima kasih. Syukur pada Allah kerana kita dapat belajar tajuk kelajuan. Dan terima kasih sekali lagi kita ucap pada Teacher Mazida dan juga host kita pada hari ini iaitu Cikgu Akimi, iaitu Cikgu Tommy. Dan sekali lagi Cikgu Imi, awak tengok pada ruangan chat, ya, tengok pada ruangan chat, klik yang ada Padlet tu. Isi sekarang, ya. Tulis isi yang Padlet tu. Padlet tu sangat penting untuk kita bahagian urus dia, untuk tengok maklum balas daripada anak-anak, ya, berkenaan dengan cara Cikgu Mazida mengajar dan ada jawablah soalan-soalan dalam Padlet tu. Cikgu harap semua dapat isi Padlet yang kami sediakan. Nampak relax-relax tu? Muhammad Zulfarish dah isi dah Padlet. Isi dah Padlet. Isi dah? Okey. Kemudian, sekali lagi kepada yang belum lagi mengisi kehadiran, ya, isi. Tolong isi sekarang. Ada host yang sediakan dan di belakang tabir kita tengah letakkan di ruangan chat tu. Kemudian, Cikgu Mimi ingin maklumkan pada anak-anak program Awan Ilmu ini pada minggu hadapan. Ya, pada minggu hadapan iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Pendidikan Islam. Jom anak-anak jangan lupa pada minggu hadapan, ya. Dan Cikgu Mimi ingin ingatkan sekali lagi kepada anak-anak boleh pergi kepada ruangan channel Telegram. Kepada anak-anak yang belum lagi masuk channel Telegram, jom sertai kami. Ya, jom sertai kami. Di situ banyak maklumat-maklumat yang anak-anak perolehi. Jom. Dan kepada yang belum isi lagi Padlet, jom isi sekarang juga. Jom. Dan Cikgu Mimi sekali lagi ingin memohon maaf, ya, jika ada tersalah dan tersilap. Mohon Cikgu Mimi minta ampun dan maaf. Dan sekali lagi kita ucap terima kasih kepada kru tim Awan Ilmu di belakang tabir, ya, alhamdulillah, ya. Di belakang tabir, Cikgu Mimi memang tabir, ya, untuk pengetahuan anak-anak. Kita ada 26 orang Cikgu Awan Ilmu yang di belakang tabir kita. Terima kasih, hanya Allah saja yang membantu merahmati Awan Ilmu kita. Alhamdulillah. Dan Cikgu ini ingin sudahi majlis kita ini supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga ilmu yang anak-anak dapat ini mendapat keberkatan daripada Allah. Dan sekali lagi, Cikgu Mimi ingin memohon maaf jika ada tersalah dan tersilap. Mohon maafkan. Dan kita akan tamatkan majlis kita pada hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jom tasbih kafarah. Subhanakallahu bihamdika wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji kepadamu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Bye. Bye. Terima kasih Cikgu. Bye.
Terima kasih cikgu. Mau boleh cikgu. Jangan lupa yang belum mengisi Padlet. Bye. Bye. Jangan lupa. Cikgu.